marilah kita mendengarkan pula taklimat bantuan dan kebajikan sekolah daripada Cikgu Efridawati binti Kamaruzaman. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Impian Emas. Saya Cikgu Efridawati akan menerangkan sedikit berkenaan bantuan dan kebajikan sekolah. Antara jenis bantuan yang ada di sekolah ini adalah kita ada KUAM, kita ada beasiswa, kita ada bantuan awal persekolahan, EMK dan takaful ya. Mari kita tengok dia punya syarat-syarat ya. Cikgu akan terangkan syarat-syarat dia. Pergi pada KUAM dulu. KUAM adalah maksud dia bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin. Pemilihan kriteria kelayakan bagi memohon KUAM adalah mestilah berwarga negara Malaysia, murid tahun 1 hingga 6 dan tingkatan 1 yang bersekolah di sekolah bantuan kerajaan ataupun sekolah kerajaan. KIR berdaftar dengan sistem e-Kasih atau DMOA yang disahkan berada pada status miskin atau miskin tegar sahaja. Murid miskin berstatuskan orang asli mengikut Akta 134 iaitu Akta Orang Asli 1954 dan kemiskinan KIR-nya disahkan sebagai miskin atau miskin tegar oleh Jabatan Kebajuan Orang Asli ya. Pendapatan isi rumah murid berdasarkan paras garis kemiskinan PGK murid yang tidak layak. Antaranya adalah murid yang telah menerima bantuan beasiswa kecil persekutuan iaitu BKP, beasiswa sukan, program pelajar projek khas sekolah menengah berasrama penuh, beasiswa kerajaan negeri, yayasan, swasta atau apa saja bantuan persediaan ke sekolah berbentuk keuangan tidak layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan KUAM. Murid yang bertukar ke sekolah berasrama penuh menerima PKSBP, projek khas SBP atau sekolah yang tidak berada di bawah pentadbiran KPM tidak layak menerima bantuan KUAM. Kemudian murid hanya layak menerima bantuan KUAM di bawah satu saja jenis data saja. Walaupun nama murid tersenarai dalam ketiga-tiga jenis data iaitu e-Kasih, DMOA dan DSA. Kadar bantuan untuk KUAM adalah RM150 sekali dibayar ke dalam akaun bank simpanan nasional. Yang kedua adalah sejenis beasiswa bantuan sejenis beasiswa. Beasiswa yang ditawarkan oleh KPM adalah dua jenis. Yang pertama adalah beasiswa kecil persekutuan dan beasiswa sukan. Syarat untuk memohon beasiswa kecil persekutuan atau dipanggil sebagai BKP, mestilah warga negara Malaysia, bersekolah di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan, pendapatan isi rumah maksimum RM1,500 bulan. Murid hendaklah cemerlang dalam akademik dan kurikulum, tidak menerima sebarang beasiswa atau allon daripada agensi atau bukan kerajaan. Berjanji untuk menggunakan wang BKP, membayari pelajaran, kelengkapan persekolahan, buku, alat tulis, pakaian sekolah, bayaran untuk persekolahan. Permohonan setiap tahun bermaksud tahun ni. Kalau tahun depan kena renew baru. Kena buat permohonan baru. Kadar allowance yang dia bagi, duit yang dia bagi adalah RM70 untuk 1 bulan. Untuk tingkatan 1 hingga 4 akan dibekalkan selama 12 bulan. Bermaksud 1 bulan RM70, 70 darab 12 bulan. Manakala untuk tingkatan 5, RM70 1 bulan juga tapi dibekalkan sehingga 11 bulan. Itu PKP untuk beasiswa sukan kategori yang kedua, mestilah warga negara Malaysia juga, murid tingkatan 1 hingga 5 di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan, tidak menerima sebarang beasiswa atau allowance daripada agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang sukan, sekurang-kurangnya mewakili di peringkat MSSM
dan Liga Sukan KPM. Okey, menggunakan wang beasiswa pada tempat yang faedah, iaitu membiayai pelajaran, memberi kelengkapan sukan. Okey, hadiah berterusan sehingga tamat tingkatan 5 selagi tidak melanggar syarat yang ditetapkan. Okey, kadar yang diberi adalah RM70 satu bulan selama 12 bulan untuk tingkatan 1 hingga 4. Manakala tingkatan 5, RM70 satu bulan selama 11 bulan untuk itu tingkatan 5. Okey. Okay, yang ketiga, bantuan awal persekolahan yang dipanggil sebagai BKAP. Okey, bantuan ini diberikan kepada murid tahun 1 hingga tingkatan 5 yang setaraf dengannya daripada ahli keluarga berpendapatan isi rumah kasar 3,000 dan ke bawah. Okey, murid yang menerima BAP akan diberi bantuan sebanyak 100 bagi setiap orang murid. Okey, pemilihan syarat kriteria bantuan awal persekolahan dibuat berdasarkan kriteria berikut. Okey, murid warga negara Malaysia. Okey, perlu dibuktikan dengan CJ lahir, MyCard atau MyKit yang disahkan dan apa saja dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Okay, murid tahun 1 hingga tingkatan 5 yang setarafnya yang berasal dari kalangan isi rumah yang berpendapatan bulanan kasar sebanyak 3,000 dan ke bawah pada tahun semasa. Okay, pendapatan kasar bulanan adalah pendapatan yang mengambil kira gaji kiki, pokok dan allowance tetap, allowance lebih masa, allowance yang bersifat tidak tetap ataupun sementara tidak boleh dikira sebagai pendapatan kasar bulanan. Okey, bantuan ini diberi kepada murid yang bersekolah di kerajaan, SK, sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama rakyat, sekolah agama negeri, sekolah swasta dan selain daripada sekolah antarabangsa. Yang keempat adalah allowance murid berkeperluan khas yang dipanggil sebagai EMK. Okey, pemilihan. Mestilah warga negara Malaysia juga. Orang kurang upaya yang bersekolah di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kerajaan, sekolah bantuan, SBK serta pelajar di kolej matrikulasi dan kolej vocational. Mestilah memegang kad OKU, Jabatan Kebajikan Masyarakat, tidak menerima sebarang beasiswa atau allowance intensif keuangan lain daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, kadar yang dibayar untuk golongan EMK adalah 2 kali setahun, 900 pada bulan 3 atau 4 dan 900 lagi pada bulan 11. Okey, kaedah penyaluran. Allowance yang disalurkan oleh KPM pada bahagian pendidikan khas menyalurkan allowance tersebut kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Seterusnya, JPN akan salurkan kepada akaun sekolah ataupun akaun murid. Antara syarat-syarat yang diperlukan adalah salinan IC pelajar, ibu bapa, salinan kad OKU, dan penyata bank BSN. Okey, kemudian yang terakhir, takaful pelajar sekolah, peserta dan syarat penyertaan. Okey, warga negara Malaysia yang berdaftar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dengan sumbangan RM1.50 setahun bagi setiap murid dan sumbangan ini ditanggung oleh kerajaan. Okey, murid bukan warga negara boleh menyertai skim ini, takaful ini, dengan membayar RM1.50 sahaja melalui sekolah. Antara perlindungan yang ditawarkan adalah kematian, lumpuh berkekalan seluruh badan, terpisah atau terputus anggota badan atau kehilangan penglihatan akibat kemalangan. Khairat kematian, wang tunai, hospital allowance boleh claim. Allowance kerusi, roda. Cara menuntut pampasan. Notis pemberitahuan kemalangan atau tuntutan mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh kemalangan. Borang tuntutan TPSM yang dikeluarkan oleh Takaful Malaysia dimuat turun dan dicetak melalui laman sesawang.takafulmalaysia.com.my. Boleh. Itu adalah di antara 5 jenis bantuan yang ada di sekolah dengan impian
emas. Okey, untuk tambahan terutamanya bagi mereka yang menerima beasiswa BKP atau beasiswa sukan, okey, tanggungjawab ibu bapa, penjaga dan murid memberi kerjasama kepada pihak sekolah dengan mengemukakan maklumat yang lengkap berkaitan dengan pengisian APDM. Jadi kalau ada perubahan gaji, apa update boleh ada di APDM. Okey, memberi kerjasama, mengisi borang permohonan dengan lengkap. Okey, memastikan murid tidak melanggar mana-mana syarat beasiswa yang ditetapkan sekiranya menerima beasiswa. Okey, terutamanya kehadiran, case display, elakkan kehadiran tak boleh sampai satu tahap keluar surat amaran apa, itu akan menjejaskan penerimaan beasiswa kamu. Okey, menunjukkan kemajuan dalam pelajaran dan tidak melanggar disiplin sekolah. Dan menyerahkan ke ATM buku bank untuk disimpan guru beasiswa sekolah bagi tujuan pemantauan pengeluaran dan penggunaan beasiswa. Okey, itu saja untuk slot pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam slot yang seterusnya. Penjagaan buku teks merupakan salah satu aspek penting yang harus kita titik beratkan. Oleh itu, marilah sama-sama kita dengarkan pula taklimat SPBT daripada Guru SPBT, Cikgu Rosmah binti Samari. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ibu bapa, penjaga dan murid tingkatan peralihan dan tingkatan 1 SMK Impian Emas. Saya Cikgu Rosmah binti Samari, penyelaras SPBT, ingin menyampaikan taklimat berkaitan dengan skim pinjaman buku teks 2021. Okey, skop saya adalah berkaitan dengan kelayakan buku teks, senarai buku teks dan juga peraturan buku teks. Dari segi kelayakan buku teks, semua murid warga negara Malaysia layak mendapat buku teks berkat kuasa 1 Januari 2008. Senarai buku teks tingkatan 1, murid tingkatan 1 layak mendapat bagi murid Islam sebanyak 16 buah buku teks. Bagi murid bukan Islam yang mengambil bahasa Cina ataupun bahasa Tamil, layak mendapat 16 buah buku teks. Dan juga murid bukan Islam yang tidak mengambil bahasa Cina dan bahasa Tamil, layak mendapat 15 buah buku teks. Ni senarai buku teks, ada 20 semua. Ni susunan buku teks dari bawah ni Pulse 2 bahasa Melayu dan seterusnya hinggalah ke atas. Atas ni adalah buku-buku novel. Seterusnya, senarai buku peralihan. Peralihan ada 6 buah buku. Bahasa Melayu, English, amalan bahasa Melayu, bahasa Cina, pendidikan seni visual dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan. Ini yang paling penting sekali iaitu peraturan skim pinjaman buku teks. Semua murid perlu membalut buku teks dengan pembalut Lucina. Cikgu nak pembalut yang jenis macam ni dan kalau boleh cikgu tak nak pembalut yang jenis instant macam ni. Yang kedua, sila balut dengan kemas, mengganti pembalut lama yang telah rosak. Ketiga, menulis tahun, kelas, nama dan tarikh terima di belakang buku teks. Tahun 2021, tingkatan, katalah 1 Mutiara. Nama penerima adalah nama murid dan tarikh terima adalah tarikh menerima buku teks tu. Contohnya 17 Februari 2021. Keempat, sentiasa membawa buku teks ke sekolah mengikut jadual. Kelima, tidak meninggalkan buku teks di dalam kelas. Keenam, dilarang menyembunyikan atau mengambil buku teks murid lain. Ketujuh, mengambil dan memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan.
ke-8 buku teks tidak dicoteng, dirosakkan atau hilang. Dan terakhir, simpan buku teks di tempat yang selamat. Sebarang maklumat lanjut dan pertanyaan boleh hubungi saya, Cikgu Rosmah binti Samari, penyelaras SPBT SMK Impian Mas di nombor telefon 0127236107. Bertemu kita lagi dalam slot yang seterusnya. Solat tiang agama. Seterusnya, marilah sama-sama kita dengarkan pula taklimat solat Zuhur dan solat Asar berjemaah di surau oleh Ustaz Azan. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Ustaz Azan alias pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan SOP ketika berada di surau. Tengok. Yang pertamanya saya nak sentuh tentang waktu sembahyang. Waktu sembahyang kita adalah fleksibel. Maknanya berubah mengikut keadaan bila mana waktu solat itu masuk. Kadang-kadang kita akan buat pada awal waktu persekolahan dan kadang-kadang kita akan buat mungkin pertengahan waktu persekolahan. Cuma di sekolah kita ini program solatnya kita akan lakukan secara berjemaah. Contohnya pelajar tingkatan 1 solat dulu, pelajar tingkatan 2 belajar. Pelajar tingkatan 2 solat, pelajar tingkatan 1 belajar. Tapi secara berjemaah. Keduanya berkenaan dengan letak beg dan juga kasut pelajar. Okey, beg hendaklah dikumpulkan dan disusun dengan kemas di tepi surau. Sementara kasut-kasut pelajar ataupun kasut awak semua hendaklah disusun dengan kemas di rak. Saya harap jelas Okey, beg letak kat tepi, kasut letak di rak. Murid juga boleh mendirikan solat berjemaah di bilik khas yang telah ditentukan oleh pihak sekolah sekiranya berkenaan. Macam kita dari surau, kita tak payahlah. Setiap murid mesti membawa kelengkapan solat sendiri seperti sejadah, telkung, songkok dan selipar. Sekiranya berkenaan, murid tidak dibenarkan berkongsi kelengkapan tersebut. Diulang semula. Tidak dibenarkan berkongsi. Contoh, walaupun awak ada abang tingkatan 1 atau adik tingkatan 1 ataupun abang tingkatan 2 kan, maknanya adik tidak dibenarkan berkongsi. Murid hendaklah berwuduk di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagaimana yang saya kata tadi, kalau orang lelaki, tempat mengambil air sembahyangnya adalah berada di luar. Sementara pelajar-pelajar perempuan, tempat mengambil wuduknya adalah berada di dalam. Semasa di surau, murid tidak dibenarkan bersentuhan atau bersalaman dengan murid lain semasa berada di surau serta sentiasa mematuhi penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Okay. Untuk pengetahuan awak, surau kita telah berikan dia tanda-tanda. Maknanya satu tanda tu satu pelajar. Nanti berjarak satu lagi tanda, satu pelajar lagi. Maknanya kita dah ukur siap dah. Pelajar hanya boleh datang dan duduk di tanda tu. Dan yang akhir sekali, murid perlu segera beredar sebaik selesai menunaikan solat. Maknanya lepas solat terus balik beratur dan balik ke kelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.